Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul dan diberi peluang untuk meneruskan kuliah Isnin, aktiviti Ihsan. Jadi pertama-tama dan selamanya marilah kita merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menunaikan solat maghrib berjemaah dan dapat berkumpul pada malam ini berada dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni salah satu daripada taman-taman syurga, InsyaAllah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jerit perih baginda, kepada baginda besar payah menyebarkan Islam. Hari ini kita dapat mencapai dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. Amin amin. Jadi ana teruskan dengan Abang Hafiz untuk kitab 40 hadis penawar hati. Jadi ada kesilapan dalam poster tu. Tajuknya kitab 40 hadis penawar hati, dan Abang Hafiz akan bawa kitab ni sepanjang sen ni, insya-Allah. Jadi boleh tafadhal. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asrafal hadith kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung pengajian kita, hadis ketiga daripada kitab Penawar Hati. Jadi hadis ini kita akan kita cuba buat ulang kaji balik apa yang kita pernah belajar, yang kita pernah bincang minggu lepas. Kenaan yang pertama, hadis yang pertama yang kita bincang minggu lepas adalah tajuk dia 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Jadi apakah 4 pertanyaan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya pada hari kiamat nanti Allah akan tanya 4 pertanyaan. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala akan tanya tentang umur, bagaimana kita habiskan. Kemudian Allah Ta'ala akan tanya tentang ilmu, bagaimana kita gunakan. Allah Ta'ala akan tanya lagi tentang harta kita, bagaimana kita perolehi dan kita belanjakan. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala akan tanya tentang tubuh badan kita, bagaimana kita gunakan tubuh badan kita. Dan minggu lepas juga kita dah bincang hadis kedua berkenaan dengan 3 macam yang akan menghantar kita di perkuburan. Yang pertama adalah keluarga kita, kedua harta kita, dan yang ketiga amal kita. Yang dua, yang pertama tadi akan tinggalkan kita sebaik saja kita masuk ke dalam kubur, manakala cuma tinggal satu saja yang akan tetap bersama-sama kita, iaitu amal kita. Nah, ini kita akan sambung pengajian kita, hadis yang ketiga. Siapa yang ada buku, buka muka surat 19. Tajuk dia seringan-ringan siksaan di neraka. Baik, mari kita baca insya-Allah hadis ni. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'adzaban yawm al-qiyamah rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dima'uhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaban. Muttafaq alaih. Baik, apa dia arti hadis ini? Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang akan diletakkan di bawah telapak kakinya 2 buah bara api neraka sehingga mendidih, yakni dari sebab panas kedua bara api tersebut otak yang ada di kepalanya, ya, mendidih otak di kepalanya. Dia tidak mengira bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, padahal dialah orang yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini kita jadikan sebagai hadis yang sahih. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat daripada hadis ini macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan ya, dahsyatnya azab yang Allah taala berikan di hari kiamat, di api ketika seorang tersebut masuk api neraka. Sehingga azab yang seringan-ringannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Adalah azab apabila satu orang hamba Allah diletakkan 2 buah bara api di bawah kakinya, dan kesan daripada bara api tersebut menggelegak kepala otaknya. Ya. Cuba tuan-tuan, sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bayangkan macam mana kita kalau kena air panas. Ya. Kena air panas bukan kena pun tersentuh sikit dia pekat cerit. Apa kita buat? Tarik awal-awal kan. Tak ada pun, oh panas kan? Letak lagi. Panas betul ni? Letak lagi kan? Tak ada. Secara tak langsung kita akan tarik automatically. Memang itu reflect kita. Tapi sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila masuk neraka Allah Subhanahu wa taala nanti, bagi orang-orang yang ingin masuk neraka lah, maka Allah Subhanahu wa taala dia tak ada dah reflect tersebut. Seandainya bila kita na'udzubillah seorang masuk neraka, maka Allah taala akan azab dia sehingga hancur tulang belulang dia, sehingga hancur daging-daging dia. Maka selepas hancur semua perkara tersebut, Allah Ta'ala akan replace, Allah Ta'ala ganti dengan yang baru. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada nukilkan dalam Al-Quran, khususnya Allah Ta'ala akan gantikan kulit orang yang diazab dalam neraka nanti dengan kulit yang baru. Sebab apa Allah Ta'ala cerita pasal kulit? Sebab tuan-tuan, sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita belajar dalam biologi kan, sensor kita kat mana? Kita punya diri rasa semua kat kulit kan? Semua kat kulit. Sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, Allah Ta'ala replace kulit. Nak kata apa? Sakitnya Allah nak bagi saja, nak bagi sakit. Allah Ta'ala memang saja nak bagi sakit. Allah Ta'ala memang sengaja nak bagi azab bagi orang yang masuk neraka. Baik, kita lihat apa keterangan daripada hadis ini. Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya siksaan yang paling ringan di neraka. Dengan bahang kedua bara api yang diletakkan di bawah tapak kaki sudah boleh mendidihkan otak yang ada di atas kepala. Maka betapa pula kalau siksaan yang lebih berat. Rasanya tidak ada seorang yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panas yang boleh menggelegakkan otak yang ada di kepala. Kalau kita tersentuh sedikit saja daripada api dunia, nescaya kita akan menjerit kepanasan dan tidak akan mampu menahannya, walaupun hanya dalam masa sehari, sesaat. Cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang berterusan dari saat ke saat. Bahkan siksaan ini akan terus bertambah kepanasannya, samping tekanan jiwa dan putus harapan daripada selamat, walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Ya sahabat-sahabat yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, ya, penulis kitab ini kata apa? Dia kata, masakan kita mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala yang maha dahsyat. Sahabat-sahabat cuba bayangkan, ya, macam mana Allah Ta'ala cerita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cerita azab yang Allah Ta'ala berikan dalam neraka bukannya sebagai suatu azab yang kita kata boleh dibuat lawak, ya? Kita boleh gelak tawa berkenaan dengan azab neraka, ya? Sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketahuilah dahsyatnya azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, ya? Seandainya kalau sahabat Nabi dengar cerita pasal azab neraka, dia orang tak ada masa nak gelak, ya? Sebab dalam Al-Quran sendiri disebut faliyabku apa? Faliyabku kathiran ke qalilan. Bila menangis banyak ke sikit? Kathir, banyak menangis. Tetapi kita dalam kehidupan kita seharian, kita sebenarnya banyak menangis ke banyak gelak? Waliyadhaku qalilan ke kathiran? Qalilan. Tapi kita dalam kehidupan kita, mana satu yang kita banyak? Yabku ke yadhaku? Yabku ni menangis, yadhaku gelak. Mana yang kita banyak? Gelak ke kita banyak menangis? Menangis bila fail exam, kan? Menangis bila kita ada kematian. Tetapi kita tidak menangis disebabkan oleh dosa kita, kita tinggal solat, kita lewatkan solat. Kita tak menangis atas perkara tersebut.
Bahkan kadang-kadang kita boleh buat benda tu jadi benda yang lawa, dan kita kadang-kadang kita boleh rasa malu bila kita solat di hadapan orang. Cuba kita tengok, bila kita musafir, kita pergi Great Ocean Road, kita pergi Great Ocean Road sebagai misalan, kita pergi Phillip Island, berapa ramai yang semayang awal waktu berbanding dia lewatkan waktu. Betul, kita boleh dibolehkan untuk jamak dan qasar, tapi berapa ramai daripada kita yang dia jamak dan qasar? Kalau qasar dia ambil jamak takhir, dia ambil waktu, let's say kalau semayang zuhur dengan asar, dia ambil sikit lagi dia masuk waktu maghrib. Lepas tu masuk maghrib, dia terus semayang maghrib ni isyak. Kira combine ujung-ujung, faham tak? Kan? Let's say kalau maghrib pukul 6.30, nanti sampailah masa 6.30 maghrib, kan? Dia semayang zuhur dengan asar pukul 6.15. Tepat-tepat habis 6.30, dia terus semayang maghrib dengan isyak. Semayang sembunyi-sembunyi, dia malu. Sahabat-sahabat yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba nilai diri kita. Cuba kita nilai diri kita. Di manakah kedudukan kita? Adakah kita ini akan termasuk daripada golongan yang akan dicampakkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka, ataupun yang Allah Taala akan memuliakan kita dalam syurga? Nah, daripada hadis ini jelas nak bagi tahu kita azab yang seringan-ringannya, batu, ada yang kata tapak kasut, kasut, dalam hadis ni kata 2 biji batu diletakkan di bawah tapak kaki sehingga menggelegak otak. Ini adalah seringan-ringan azab. Macam mana kita yang lewatkan solat? Macam mana kita yang tiap-tiap hari lihat benda-benda maksiat? Kita naik basikal, siapa sini kayu basikal di uni? Sama-sama dengan kita, kalau perempuan lain cerita. Kita yang lelaki ni, time samanya satu hal, time tak sama pun berhal-hal juga. Adakah kita ni akan tergolong di kalangan orang yang akan mudah masuk syurga, ataupun akan diazab sikit macam ni, ataupun lagi teruk daripada tu? Kadang-kadang kita kena nilai diri kita, kat mana kita. Setiap hari kita doa, ya Allah masukkan aku dalam syurga-Mu. Kita doa, ya Allah jauhkan aku daripada azab. Tetapi usaha kita untuk menjauhkan diri kita daripada menghampiri perkara-perkara yang boleh kita kena azab, nampak gayanya macam agak sukar. Bukan saja suka, bahkan kita jadi suka untuk buat. Hari pertama, ya mungkin kita kata, oh ini dosa, ini maksiat. Hari kedua, ketiga, kena sebulan, biasa dah. Adakah bila kita rasa biasa tersebut dikira sebagai biasa yang Allah Ta'ala takkan azab, ataupun biasa yang sebenarnya hati kita dah mati? Sebab benda maksiat pun kita rasa dah benda jadi biasa, yang dah ya sahabat-sahabat sekalian, itulah sebab itu bila kita nak bincang tentang nak ubat hati kita, cukuplah dengan gelak tawa kita sepanjang hari ini dan hari-hari masa-masa yang kita dah banyak gunakan untuk tertawa. Cuba kita providekan masa kita untuk kita menangis pula. Menangis atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Menangis atas segala maksiat yang terlalu banyak kita buat daripada kita akil balik sampai hari ini. Jadi sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab buku ni dia ada sebutkan lagi, orang yang akan diseksa dengan siksaan yang paling ringan siapa? Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapa saudara Nabi? Yang mana satu tu bapa saudara Nabi? Hamzah. Ya ke? Siapa? Hamzah takkan masuk neraka kan? Tak tahu, Allah alam. Siapa yang disebutkan dalam hadis ni? Abu Talib. Siapa yang tak kenal Abu Talib? Siapa yang tak pernah baca sirah Abu Talib? Semua pernah baca sirah Abu Talib. Bandingkan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita benar-benar cinta, kita sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita selawat hari ini? Adakah selawat kita sama nilai kecintaannya seperti mana Abu Talib yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi tuan-tuan dan sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diazab dengan seringan dengan azab ini adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah.
kita sangat mencintai Rasulullah? Cukup ke dengan selawat kita nak tunjuk kata kita cinta Rasulullah? Dan seandainya cinta kita tidaklah sedahsyat cinta Abu Talib kepada Rasulullah, adakah layak kita untuk terhindar daripada azab yang seringan-ringan ini, ataupun kita akan diazab lebih dahsyat daripada ini? Tepuk dada tanya, kat mana kedudukan kita, sahabat-sahabat kasih Allah? Kat mana kedudukan kita? Layakkah kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Apa Imam Syafi'i kata? Ilahi lastu lil firdaus ahla wala aqwa 'ala nar jahim. Kita ambil apa yang Imam Syafi'i kata. Dia kata, ya Allah, aku ni tak boleh nak masuk syurga-Mu ya Allah. Syafi'i kata, aku ni tak layak nak masuk syurga-Mu ya Allah, tapi aku takut nak masuk api neraka-Mu. Tapi kita bila kita bincang tentang syurga Allah, bagaimana perasaan kita? Adakah kita rasa gembira, kita rasa seronok membayangkan keindahan syurga Allah? Mungkin kita tak nampak pun, tapi aku tak lagi nak bayangkan. Tetapi bila kita sebut azab Allah Subhanahu wa taala, pernah tak tercetus dalam hati kita rasa takut dengan azab Allah? Kita tengok maksiat. Bila kita tertengok maksiat, kita kayuh basikal kan? Setiap hari kita kayuh basikal. Takat kayuh basikal, naik tram, sama juga dia balik ingatlah. Okay. Memang kita tak boleh nak kawal, tetapi adakah kita cuba untuk mengawal? Dulu saya ingat ada sini dia naik tram, dia baca Quran. Tahu dia baca Al-Quran dalam. Kita ada handphone kita kan, nak elak daripada tengok benda maksiat, buka tafsir dia, baca Al-Quran dalam tram. Naik basikal tak boleh nak baca Al-Quran dalam basikal, jatuhlah kita. Cuma nak bagi tahu kata, kalau kita naik tram, kita cuba cari alternatif lain yang boleh kita elak daripada tengok benda maksiat. Baca jurnal ke, baca Al-Quran ke, baca hadis ke, baca apa saja yang boleh elak fikir kita kepada maksiat. Banyak benda kita boleh buat dalam tempoh setengah jam tram kita. Ya. Macam mana dengan naik basikal? Kita boleh tumpu dalam perjalanan kita, dalam masa yang sama hati kita janganlah dikawal oleh perkara-perkara yang mendatangkan maksiat tadi. Perbanyakkan salawat, perbanyakkan zikir, perbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tahu yang kita sedang berusaha untuk jauh daripada maksiat. Duduk di Malaysia pun maksiat juga, banyak juga. Di sini pun banyak juga maksiat. Jadi di mana-mana ada saja. Cuma bagaimana kita menangani perkara tersebut. Sejauh mana kita berusaha untuk elak daripada perkara yang disebutkan sebagai maksiat. Ya, kita tahu wuduk salah satu perkara yang boleh menghilangkan, menghapuskan dosa. Salat, perbanyakkan salat, zikir dan sebagainya itu boleh menghilangkan dosa. Tetapi banyak mana pula yang kita sediakan masa kita untuk zikir, untuk salat, untuk berwuduk? Saya tanya sahabat-sahabat sekalian, bahkan saya sendiri pun sama juga. Berapa ramai daripada kita bila nak pergi uni, kita ambil wuduk dulu. Terbatal wuduk, kita dia ambil wuduk. Susah kot? Susah tak? Nak ambil wuduk, susah tak? Lagi-lagi kalau tak tahu khuf tu boleh pakai ke tak. Macam mana nak pakai khuf pun tak tahu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau ada peluang, cuba kita ambil wuduk. Kita sentiasa dalam keadaan wuduk. Terbatal, kalau tidak mengganggu pengajian kita, kita keluar sekejap ambil wuduk. Sebab apa? Cara yang paling mudah untuk kita dapat ilmu, di antaranya siapa-siapa yang hafiz Al-Quran. Kan kalau kita nak menghafal Al-Quran sekalipun, kita lebih baik kita dalam keadaan berwuduk. Begitu juga kalau kita menuntut ilmu-ilmu dunia. Ya? Sama juga kita kena seboleh-bolehnya dalam keadaan wuduk. Baik, mari kita bincang sikit macam mana saya nak pastikan sentiasa dalam keadaan wuduk. Jadi sahabat-sahabat mungkin dah biasa dulu kat sekolah belajar pasal khuf kan. Jadi kalau kita belajar khuf, dulu kita belajar kalau khuf kita kena pakai stukin yang diperbuat daripada kulit. Jadi boleh tak kalau kita pakai stukin yang biasa tu jadi khuf? Soalan ni saya tanya. Boleh tak kalau kita pakai stukin yang kita biasa pakai di uni tu, jadikan dia sebagai khuf? Siapa yang rasa boleh? Tak payah angkat pun tak apa. Jawab dalam hati. Siapa yang rasa tak boleh?
Oh kena beli kat, kena cari mana jual stokin yang apa yang stokin khuf ni. Lepas tu dah pakai khuf pula yang kulit tu. Kita tak boleh lah nak pakai kasut biasa tau, dia kena pakai saiz yang besar sikit. Otherwise nanti dia tak muat. Kalau kaki 9 kena pakai saiz 10 kot. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ulama pernah bahas tentang perkara ni. Jadi segi hukum dia, selagi mana stokin tersebut tidak menampakkan kulit kaki kita, maka stokin tersebut boleh digunakan sebagai khuf. Dan pendapat ini adalah pendapat yang disepakati. Jumhur ulama kata boleh. Jadi tak ada masalah as long as stokin tersebut janganlah berlubang, ataupun bila kita pakai nampak jari-jari kita. Nak kata betapa nipisnya stokin kita. Kalau stokin tu tebal, nampak kulit kita dah boleh pakai dah. Boleh jadi khuf. Macam mana kita nak pakai khuf? Bila kita dah ada wuduk, kita dah ambil wuduk, kemudian dah basuh kaki komplit apa semua, kemudian kita pakai je lah stokin tersebut dengan niat khuf. Pakai dengan niat khuf. Kemudian let's say kalau kita batal wuduk, pergi toilet, ambil wuduk macam biasa. So muka nak cepat basuh muka, tangan kanan, tangan kiri, basuh sikit kepala, kaki, ambil air tu dekat tangan kita kan. Lepas tu kita buang sikit air tu, sapu di bahagian atas. Bayangkan ni kaki saya kan, kita bersapu dah atas kan. Sapu macam tu, jangan ambil air banyak-banyak basah tu. Busuk dia stokin nanti. Dah sekejap kan, 5 minit dah sampai. 2-3 minit ambil wuduk. Senang. Macam tu juga kalau sahabat-sahabat nak pergi rehlah dekat pergi beristirahat bersama-sama dengan rakan-rakan lain. Nak pergi jalan-jalan pergi mana, Great Ocean Road. Siapa tahu lagi Great Ocean Road. Cantik. Amin kita dapat poster. Boleh sewa van kami. Kita dapat poster pergi Phillip Island tengok apa nama? Penguin. Jangan pergi penguin parade. Tak berbaloi saja cerita ni sebab saya ingatkan dia ni. Pergi Phillip Island kat Sari kat begitu je. Lebih jauh sikit pergi Adelaide ke, pergi Sydney, Canberra. Duduk sini lama 3 tahun, 4 tahun. Baik, cuma telah ingat. Jadi yang paling seringan-ringan siksaan siapa? Abu Talib. Kerana walaupun beliau mati dalam kafir, namun segala jasa dia mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menyebabkan beliau adalah orang yang paling ringan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda diangkat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, dialah orang yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah orang kafir Quraisy datang bertemu Abu Talib, dia kata, "Wahai Abu Talib, mari aku ganti anak kamu dengan anak saudara kamu dengan lelaki yang jauh lebih baik, lebih cantik rupanya daripada anak saudara kamu." Abu Talib kata, "No, tidak sama sekali." Dan sampai satu tahap, sahabat-sahabat ingatkan, ada 1 tahun disebut sebagai tahun duka cita ketika mana isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sayang, yang paling dicintai, sehingga kan ketika Aisyah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menceritakan betapa baik, betapa hebatnya pengorbanan Khadijah binti Khuwailid. Dia wafat dalam tahun yang sama dengan Abu Talib, dan ketika itu juga Allah Taala hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu perjalanan yang cukup menarik perhatian untuk kita bincang, Isra dan Mi'raj. Jadi sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ini nak cerita Abu Talib, betapa sayang cinta dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mati dalam keadaan kafir, tetapi dia diberikan azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan, tak batu kat kepala, mengelegak otak. Bagaimana kita? Kita yang asalnya berlatar belakang kan mungkin yang sekolah agama, siapa yang tak sekolah agama, yang kita belajar pendidikan Islam, yang ada belajar syariah usuluddin, yang ada belajar Quran Sunnah, yang belajar tasawur masa SPM dulu kan. Macam mana kedudukan kita dengan ilmu kita? Minggu lepas kita dah bincang tentang perkara yang Allah Ta'ala akan tanya di akhirat pula tentang ilmu kita. Bagaimana dengan kedudukan ilmu kita tadi? Adakah kita dah
tunaikan tanggungjawab kita terhadap ilmu kita ataupun tidak. Seandainya kita berjaya tunaikan tanggungjawab kita atas ilmu kita, maka insya-Allah ada potensi kita untuk masuk syurga Allah. Tetapi seandainya tidak, tuan-tuan, sahabat-sahabat terkasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita lebih tahu di mana kedudukan kita. Itu hadis ketiga. Kita sambung hadis yang keempat. Tajuk dia, merampas sebilah kayu miswak sudah boleh membawa padang. An Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah faqala rajul wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah faqala wa in qadiban min arakin rawahu Muslim. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahidun wa fulanun shahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahid فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة رواه مسلم. Daripada Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil hak milik seseorang Islam dengan sumpahnya, yakni mengambil secara paksa atau merampas, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun hanya setangkai kayu arak, yakni kayu yang digunakan untuk bersiwak. Ya sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nak menggambarkan walaupun sedikit barang hak orang lain yang kita ambil, walaupun hanya setangkai kayu siwak, maka azab Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Allah Taala, Rasulullah SAW kata apa? Allah Subhanahu wa taala wajibkan neraka baginya dan mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Allah, apakah azab yang lebih dahsyat seandainya kalau Allah Taala wajibkan untuk masuk neraka dan haramkan daripada syurga? Tidak ada azab yang saya kira lebih dahsyat daripada itu. Melainkan hamba Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, cuma dengan mengambil sedikit daripada harta yang bukan hak kita, maka Allah Subhanahu wa taala direct, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita jelas dalam hadis ini tempat dia dalam neraka. Masakan tidak, kalau kita berdosa dengan Allah taala, kita tidak tunaikan salat sebagai masalah, ataupun kita adalah buat maksiat antara kita dengan Allah, kita cukup sekadar dengan bertaubat, kemudian itulah bertaubat, kita mohon keampunan Allah. Tetapi bila kita ambil hak orang lain, dia jadi isu besar. Ini cuma recall balik apa kita pernah belajar dulu. Dia akan jadi suatu isu yang cukup besar. Walaupun sebatang pen kita ambil daripada kawan kita, kita pinjam, kita kata, pinjam pen. Baik, katalah kita ambil pen kawan, kemudian kita tak pulangkan. Macam mana kedudukan? Kita kena cari orang tersebut sampai dapat untuk kita pulangkan pen. Kalau tak boleh, kita kena call dia. Katalah hari ni kita teringat kawan kita dulu kat sekolah, mana-mana sekolah lah, aku pernah terpinjam pen kawan, lepas tu terambil dan terlupa nak pulangkan. Kita tak nak kita dimasukkan daripada kategori orang yang ambil walau sebatang kayu arak tadi. Kita kena maklumkan, kita kena bagi tahu pada kawan kita tadi, wahai
katalah Kasim, bukan nama sebenar. Saya terambil pen kamu dulu dan saya lupa nak pulangkan. Minta halal boleh tak? Kalau dia halalkan, alhamdulillah. Kalau dia tak halalkan, kita kena pulangkan balik. Sebab apa? Jangan disebabkan pen tersebut patutnya langkah kita dan nak masuk syurga Allah tersangkut disebabkan oleh sebatang pen. Dahsyat ni. Azab kita, masalah dia punca dengan manusia. Kalau masalah dengan Allah, kita boleh minta ampun, kita boleh taubat. Tapi masalah kita dengan manusia, kita kena settle dulu dengan manusia, baru insya-Allah ada potensi kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena jelas. Baik. Tadi ada sambungan daripada hadis tadi. Hadis yang saya bacakan tadi adalah hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadis yang lain diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Sayyidina Umar cakap. Dia kata setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada baginda. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid, si fulan itu mati syahid. Sehingga akhirnya mereka menyebutkan nama seorang lelaki. Lalu mereka berkata, si fulan itu juga mati syahid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu saya lihat dimasukkan ke dalam neraka kerana menyembunyikan sehelai selendang. Ada setengah perawi hadis dia syak dengan hadis ni. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah sehelai baju daripada harta rampasan perang. Hadis riwayat Muslim juga. Keterangan, Islam melarang kita atau sesiapa saja daripada mengambil hak orang lain tanpa kebenaran daripada tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak milik peribadi seseorang, maka sesiapa yang mengambil hak milik orang lain hendaklah ia menyerahkan kembali kepada pemiliknya walaupun benda itu hanya sedikit. Seseorang yang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat daripada mengambil sebatang kayu miswak saja, iaitu ia dianggap ringan dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk minta halal dari tuan punya barang tersebut. Oleh itu hendaklah kita berhati-hati kalau kita bermuamalah dengan orang lain, dan hendaklah kita menjauhi harta yang haram dan jangan melakukan kezaliman terhadap hak milik orang lain. Dan yang demikian itu boleh membawa kebinasaan yang sangat besar dahsyatnya. Baik. Saya akan baca satu perenggan yang penulis ini tulis juga dalam kitab dia. Cuma perenggan ini agak nampak kepada politik sikit. Jadi siapa yang daripada mana-mana pihak yang rasa tidak bersetuju dengan apa yang kita akan bincangkan lepas ni, jadi saya minta maaf kalau terasa. Kita bincang apa yang ada dalam buku. Baik. So, kemudian masalah menggelapkan harta. Sama ada jemaah, pertubuhan, negara, gelapkan harta rakyat, ataupun nama glamour dia corruption, adalah suatu amalan yang terkutuk dan dosanya sangat-sangat besar. Sekalipun yang digelapkan itu hanya bernilai sehelai baju saja. Hadis di atas adalah merupakan suatu amaran yang keras dan peringatan yang cukup jelas bagi seorang jangan buat khianat kepada hak milik orang ramai yang diamanahkan ke atasnya. Baik. Sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama betul atau tidak perkara ini berlaku, itu bukan isu dia. Cuma saya nak bagi tahu bila sebut pasal corruption, guna harta rakyat tetapi bukan untuk rakyat, maka hamba Allah Subhanahu Wa Taala ketahuilah daripada kitab ini, dia kata ini adalah dosa yang cukup besar. Kita datang sini belajar guna duit rakyat, tetapi kita tidak gunakan duit rakyat untuk belajar. Kita gunakan untuk perkara-perkara selain daripada belajar, untuk berseronok, untuk tidak pergi ke uni sebab kita nak pergi berjalan. Maka itu juga, kalau ikut kefahaman saya, dikira sebagai suatu yang boleh kata sebagai corruption juga. Kita guna hak, kita guna duit rakyat, ini kita. Kita guna duit rakyat, sepatutnya kita guna duit tersebut untuk kita manfaatkan. Kita ada certain portion untuk belajar, ada certain portion yang dia bagi untuk kita
untuk pergi jalan nak berehat, tak boleh lah 24 jam dengan buku kan, mati. Ya? Cuma saya nak bagi tahu kat sini, kita kena ada peruntukan. Kita kena jelas matlamat kita datang kat sini. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, dalam masa yang sama, nanti bila kita dah balik nanti, ada di kalangan kita yang jadi menteri, ataupun ada di kalangan kita yang jadi orang besar, yang jadi wakil rakyat sebagai misalnya. Ya, bila rakyat bagi anda position, kedudukan di dalam masyarakat, maka kedudukan tersebut mestilah digunakan sebaik mungkin. Dengan kata lain, kalau awak adalah menteri awak adalah wakil rakyat bagi satu kawasan dan dapat peruntukan, gunakan peruntukan tersebut betul-betul untuk rakyat. Bukannya guna peruntukan tersebut untuk pergi bagi kat benda lain, untuk bagi buat benda lain. Kalau duit tersebut sebagai misalnya diberikan daripada harta rakyat untuk bagi buat lembu, so guna untuk projek lembu, jangan pergi buat projek kondo sebagai misalnya. Ni tak ada kena-mengena lah, cuma nak bagi tahu. Kalau diberikan taklif, diberikan duit tersebut untuk buat apa-apa saja projek, janganlah disap-sapkan sehinggalah sekali projek itu runtuh habis, dengan stadium runtuh. Ini adalah bukti daripada corruption. Sebab apa? Kesan dia bukan kesan yang sikit. Kesan dia satu, bukan saja kita kena dengan rakyat-rakyat sekali kena. Bayangkan rakyat tersebut, dah lah rakyat tu keluar duit. Bayangkan kalau rakyat doa pula, ya Allah, kau azablah bagi orang yang salah guna duit aku. Yang bayar cukai bukannya orang kaya saja, bahkan orang yang tak berapa nak kaya pun kena bayar cukai juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, begitu juga kalau kita dah kerja dengan kerajaan sebagai misalnya. Kita dah bekerja dalam sektor kerajaan ataupun swasta. Kemudian zaman sekarang ni zaman Facebook kan, Facebook, WhatsApp. So apa yang berlaku? Masa kerja dia gunakan komputer ni, office, untuk dia punya, kita panggil adline kan, dia punya barang-barang produk dia, baju lah, Shaklee lah, segala macam sekarang ni ada kan. Shaklee dan semua tak ada beradik. Okey, dia gunakan masa yang sepatutnya diperuntukkan untuk dia bekerja, tapi dia guna untuk benda lain. Maka ini juga dikira sebagai corruption. Okey. Jadi